Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Zuki. Hari ini marilah kita sama-sama buat ulang kaji pantas untuk matematik tambahan tingkatan 4 pula. Matematik tambahan tingkatan 4 ada 10 bab kesemuanya, iaitu yang pertama fungsi, bab kedua fungsi kuadratik, bab ketiga sistem persamaan, 4 indeks set logaritma, 5 janjang, 6 hukum linear, 7 geometri koordinat, 8 vektor, 9 penyelesaian segitiga dan yang ke-10 hukum indeks. Dan ada antara bab-bab ini yang cikgu dah ringkaskan supaya kamu semua senang ingat. Okey, kita tengok bab yang pertama dahulu, itu fungsi. Ada 3 subtopik di sini, iaitu okey, kita tengok yang pertama fungsi. Ada 3 standard pembelajaran di sini, iaitu yang pertama menerangkan fungsi menggunakan perwakilan grafik dan tata tanda. Okey, kita tengok di sini, inilah perwakilan grafik yang digunakan, okey. Dan juga tata tanda fungsi. Jadi kamu lihat di sini. Dan juga ada 2 fungsi yang perlu ditegaskan dan dikaitkan dengan perwakilan grafik, iaitu fungsi tidak tertakrif pada nilai tertentu dan juga fungsi nilai mutlak. Ujian garis mencancang, itu vertical line test, boleh digunakan untuk menentukan sama ada suatu hubungan ialah suatu fungsi. Okey, yang kedua ialah menentukan domain dan julat. Istilah domain, kodomain dan julat. Okey, kamu semua perlu tahulah dan kamu dah tahu pun. Okey, di sini set ini, unsur-unsur dalam set ini adalah domain, manakala unsur-unsur dalam set Y ini ialah kodomain. Okey, fungsi diskrit, selanjar dan nilai mutlak. Ini fungsi diskrit, ini fungsi selanjar, dan ada juga fungsi nilai mutlak. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, menentukan imej suatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya. Okey, kita tengok pula yang kedua, itu fungsi gubahan. Memerihalkan hasil gubahan dua fungsi. Okey, f(g(x) sama dengan f dalam kurungan gx. Okey, menentukan fungsi gubahan, menentukan imej suatu fungsi gubahan apabila objek diberi dan sebaliknya, menentukan suatu fungsi berkaitan apabila fungsi gubahan dan salah satu fungsinya diberi, dan menyelesaikan masalah yang melibatkan fungsi gubahan. Okey, seterusnya fungsi songsang, memerihalkan songsangan suatu fungsi. Okey, fungsi songsang ini syarat dia mesti fungsi satu dengan satu. Okey, dan membuat dan mengesahkan konjektor berkaitan sifat-sifat fungsi songsang. Okey, ada 4 sifat untuk fungsi songsang, dan yang ketiga adalah menentukan fungsi songsang. Okey, seterusnya kita tengok pula fungsi kuadratik. Okey, ada 3 standard kandungan di sini, iaitu persamaan dan ketaksamaan kuadratik. Okey, kita tengok yang pertama ialah menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan rumus. Okey, ini rumus yang digunakan. Okey, dan yang kedua, membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca yang diberi. Dan yang ketiga, menyelesaikan ketaksamaan kuadratik menggunakan kaedah graf, garis nombor dan jadual. Kaedah graf, okey, macam ni. Kaedah garis nombor dan kaedah jadual. Okey, itu adalah untuk persamaan dan ketaksamaan kuadratik. 2.1. 2.2 jenis-jenis punca persamaan kuadratik. Kita membuat perkaitan antara jenis-jenis punca persamaan kuadratik dan nilai pembeza layan. Okey, kita tengok. Jika pembeza layan B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong, persamaan mempunyai 2 punca nyata dan berbeza. Dan yang kedua, jika pembeza layan B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong, persamaan mempunyai 2 punca nyata dan yang sama. Dan yang ketiga, jika pembeza layan B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong, persamaan tidak mempunyai punca nyata. Okey, dan seterusnya ialah menyelesaikan masalah melibatkan jenis-jenis punca dalam persamaan kuadratik. Okey, 2.3 fungsi kuadratik. Okey, di sini ada 6 standard pembelajaran semuanya. Yang pertama ialah menganalisis dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan ABC dalam
fx sama dengan A kuasa 2, AX kuasa 2 tambah BX tambah C terhadap bentuk dan kedudukan graf. Okey. Inilah dia. Okey. Hanya nilai A berubah, hanya nilai B berubah dan hanya nilai C berubah, dan ini ialah penerangan kepada perubahan bentuk dan kedudukan graf fungsi. Okey. Yang pertama. Yang kedua, menghubung kaitkan kedudukan graf fungsi kuadratik dengan jenis punca. Okey. Ini pembeza layan. Okey, lebih besar daripada kosong, sama dengan kosong dan lebih kecil daripada kosong. Jenis punca dan kedudukan graf, dan ini ialah kedudukan graf. Untuk A lebih besar daripada kosong dan untuk A lebih kecil daripada kosong. Okey. Seterusnya, kita tengok yang ketiga, membuat perkaitan antara bentuk vertex fungsi kuadratik dengan bentuk fungsi kuadratik yang lain. Okey, ini ya dihubungkanlah bentuk vertex, bentuk arm dan bentuk pintasan. Okey. Ya, bentuk vertex ni kalau dikembangkan boleh menjadi bentuk arm. Bentuk arm dibuat pemfaktoran atau rumus boleh menjadi bentuk pintasan. Maka bentuk pintasan ini dibuat pengembangan menjadi bentuk arm, dan bentuk arm boleh dijadikan bentuk vertex dengan menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Okey. Seterusnya, menganalisis dan membuat generalisasi tentang perubahan AHK dalam fungsi kuadratik terhadap bentuk dan kedudukan graf. Okey. Ini A berubah, H berubah dan K berubah, dan inilah penerangan yang berlaku. Okey. Itu yang keempat. Yang kelima, melakar fungsi graf kuadratik. Okey, inilah langkah-langkah untuk melakar graf fungsi kuadratik. Okey, kenal pasti nilai A untuk menentukan bentuk graf fungsi kuadratik. Cari nilai pembeza layan. B kuasa 2 tolak 4AC untuk menentukan kedudukan graf. Tentukan vertex. Tentukan titik persilangan pada paksi X dengan menyelesaikan persamaan fungsi kuadratik fx sama dengan kosong. Cari nilai f kosong untuk menentukan pintasan y, dan akhir sekali plotkan titik-titik yang diperolehi pada satah kartes dan lukis satu parabola licin bersimetri pada garis mencancang yang melalui vertex graf. Okey. Itu yang kelima. Dan yang keenam, menyelesaikan masalah yang melibatkan fungsi kuadratik. Okey. Kita sudah siap untuk bab 2. Sekarang kita tengok sistem persamaan. Okey, sistem persamaan 3.1. Sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Memerihalkan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Sistem 3 persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah mempunyai 3 paksi, iaitu paksi X, paksi Y dan paksi Z. Ketiga-tiga persamaan linear tersebut membentuk satah pada setiap paksi. Okey, ini gambar rajahnya. Okey, yang kedua, menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, satu penyelesaian tak terhingga, tiada penyelesaian. Okey, dan seterusnya menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, itu 3.1. 3.2 pula ialah persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Okey, menyelesaikan persamaan serentak melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear menggunakan kaedah penghapusan, penggantian dan perwakilan graf. Dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan serentak, satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Okey, itu dua standard kandungan untuk sistem persamaan. Okey, yang empat, indeks set dan logaritma. Okey, ada yang pertama hukum indeks. Okey, hukum indeks. Yang pertama, mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan indeks dengan menggunakan hukum indeks. Okey, ini contoh hukum indeks. Okey, dan menyelesaikan masalah yang melibatkan indeks. Yang kedua, hukum set. Okey, membanding beza nombor nisbah dan nombor tak nisbah, dan seterusnya menghubung kaitkan set dengan nombor tak nisbah. Membuat dan mengesahkan konjektor tentang
1 dan 2 ni, dan seterusnya membuat generalisasi. Yang kedua, mempermudahkan ungkapan yang melibatkan set. Mempermudahkan ungkapan yang melibatkan set dengan menisbahkan penyebut dan menyelesaikan masalah yang melibatkan set. Okey, kita tengok yang ini dulu. Okey, untuk A lebih besar daripada kosong dan B lebih besar daripada kosong, A ni, okey, set A darab dengan set B ni. Okey, kita dapat ni. Okey, hukum 1. Dan untuk yang kedua ni, yang bahagi, kita dapat yang ni, set A per B. Okey. Seterusnya, yang ini, menisbahkan penyebut. Okey, dua jenis penyebut dilibatkan, A dan B. Okey, ini penisbahan untuk B ni menggunakan set konjugat. Okey, cikgu buat ringkas-ringkas ya, sebab kamu semua dah tahu ni. Okey, yang ketiga itu hukum logaritma. Menghubungkaitkan persamaan dalam bentuk indeks dengan bentuk logaritma dan seterusnya menentukan nilai logaritma sesuatu nombor. Okey, kita tengok ni. Ini ialah perkaitan lah, yang menghubungkaitkan persamaan dalam bentuk indeks dengan bentuk logaritma. Okey, ini semua. Okey, seterusnya membuktikan hukum logaritma, mempermudah ungkapan algebra dengan menggunakan hukum logaritma, membuktikan yang ni, yang menggunakan hubungan tersebut untuk menentukan logaritma suatu nombor, dan membuktikan yang ni, menggunakan hubungan tersebut untuk menentukan logaritma suatu nombor dan menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum logaritma. Okey, seterusnya aplikasi indeks, set dan logaritma, menyelesaikan masalah yang melibatkan indeks, set dan logaritma. Okey, seterusnya yang kelima, bab 5 tu janjang. Ada dua jenis janjang, iaitu janjang aritmetik dan janjang geometri. Okey, yang pertama, mengenal pasti suatu jujukan ialah janjang aritmetik dan memberi justifikasi. Okey, janjang aritmetik ialah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan menambahkan satu pemalar kepada sebutan sebelumnya. Okey, ini. Okey. Yang kedua, menerbitkan rumus sebutan KN, KTN bagi janjang aritmetik dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Okey, dengan A ialah sebutan pertama, D ialah sebutan sepunya dan N ialah bilangan sebutan. Ini formulanya. Okey, TN sama dengan A tambah dalam kurungan N tolak 1, N tolak 1 dalam kurungan darab dengan D. Okey. Seterusnya menerbitkan rumus hasil tambah N sebutan pertama Sn bagi janjang aritmetik dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Okey, ini rumusnya. Dengan A ialah sebutan pertama, N ialah bilangan sebutan dan D ialah beza sepunya. Okey, sekali menyelesaikan masalah yang melibatkan janjang aritmetik. Okey, kita tengok janjang geometri pula. Mengenal pasti suatu jujukan ialah janjang geometri dan memberi justifikasi. Okey, kalau tadi hasil tambah, yang ni janjang geometri ialah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperolehi dengan mendarabkan suatu pemalar dengan sebutan sebelumnya. Kalau janjang aritmetik sebelum ni, okey, hasil tambah dengan menambahkan, yang ini mendarabkan. Okey, jadi yang kedua, menerbitkan rumus sebutan KN, TN bagi janjang geometri dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Okey, ini formulanya, ini rumusnya. A ialah sebutan pertama, R ialah nisbah sepunya dan N ialah bilangan sebutan. Okey, menerbitkan rumus. Seterusnya menerbitkan rumus hasil tambah N sebutan pertama Sn bagi janjang geometri dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Okey, ini rumus-rumusnya. Okey, seterusnya menentukan hasil tambah hingga ke tak terhinggaan bagi janjang geometri. Okey. Dan seterusnya menggunakan rumus hasil tambah ke tak terhinggaan dalam pelbagai situasi. Okey, ini rumusnya. Dan akhir sekali ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan janjang geometri. Okey, kita dah habis dan janjang geometri. Maka kita dah habis bab janjang. Seterusnya kita tengok hukum linear.
hukum linear. Ada 3 subtopik di sini, iaitu 6.1 hubungan linear dan tak linear, 6.2 hukum linear dan hubungan tak linear, aplikasi hukum linear. Okey, untuk 6.1 membezakan hubungan linear dan tak linear berdasarkan jadual data dan graf. Graf yang membentuk satu garis lurus adalah suatu hubungan linear, manakala graf yang tidak membentuk garis lurus adalah suatu hubungan tak linear. Okey. Melukis garis lurus, penyuaian terbaik bagi graf hubungan linear tanpa dan dengan menggunakan teknologi digital. Membentuk persamaan bagi garis lurus, penyuaian terbaik. Okey, persamaan garis lurus boleh ditulis dalam bentuk Y sama dengan mx tambah c jika kecurunan m dan bintasan y, c diketahui atau boleh ditentukan dengan menggunakan sebarang 2 titik yang terletak pada garis lurus tersebut. Akhir sekali ialah mentafsir maklumat berdasarkan garis lurus penyuaian terbaik. Okey, itu 6.1. 6.2 hukum linear dan hubungan tak linear, mengaplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear. Dan yang ketiga, aplikasi hukum linear, menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum linear. Okey, itu bab 6. Seterusnya kita tengok bab 7, geometri koordinat. Ada 4 standard kandungan di sini ataupun subtopik. Yang pertama 7.1 pembahagi tembereng garis. Okey. Membuat perkaitan antara kedudukan titik yang membahagikan sesuatu tembereng garis dengan nisbah yang berkaitan. Okey, kedudukan titik P pada suatu tembereng garis AB membahagikan tembereng garis itu dengan nisbah M, nisbah N dan sebaliknya. Okey, seterusnya menerbitkan rumus membahagi tembereng garis pada satah kertas dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Okey, ini rumusnya. Dan menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagi tembereng garis. Okey, itu untuk 7.1. 7.2 ialah garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Okey. Membuat dan mengesahkan konjektur tentang kecurunan bagi garis lurus lari dan garis lurus renjang dan seterusnya membuat generalisasi. Okey, ini formula kecurunan sebagaimana yang diketahui, M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, ini grafnya. Okey, dan akhirnya didapati M sama dengan tangent theta. Okey. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan garis lurus lari dan persamaan garis lurus serenjang. Okey, itu 7.2. 7.3 pula luas poligon. Okey, luas poligon menerbitkan rumus luas segitiga bila koordinat setiap bucu diketahui. Menentukan luas segitiga dengan menggunakan rumus okey. Ini rumus yang digunakan. Contoh ini diberi bucu segitiga ialah X1 Y1, X2 Y2 dan X3 Y3, maka rumus luas segitiga tersebut ialah ini. Okey. Seterusnya menentukan luas segi 4 dengan menggunakan rumus. Okey. Ini rumus untuk menentukan luas segi 4. Luas sisi 4. Kemudian membuat generalisasi tentang rumus luas poligon apabila koordinat setiap bucu diketahui dan seterusnya menggunakan rumus tersebut untuk menentukan luas poligon. Okey, ini rumusnya. Okey, dan akhir sekali menyelesaikan masalah melibatkan luas poligon. Okey, yang keempat, persamaan lokus. Mewakilkan secara grafik lokus yang memenuhi syarat. Yang pertama, jarak titik yang bergerak dari suatu titik tetap adalah malar. 2, nisbah jarak titik yang bergerak dari 2 titik tetap adalah malar dan seterusnya menentukan persamaan lokus tersebut. Okey, ini dia. Okey, seterusnya menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan lokus. Okey, habis bab 7. Seterusnya bab 8 vektor. Ada 3 subtopik di sini. 8.1 vektor, 8.2 penambahan dan penolakan vektor dan 8.3 vektor dalam satah kertas. Okey, untuk
8.1 membanding beza antara vektor dan skala dan seterusnya mengenal pasti sama ada suatu kuantiti ialah kuantiti vektor atau skala dengan memberikan justifikasi. Okey. Kita tengok ni. Okey. Ini vektor, skala. Okey, dan ini yang tidak melibatkan vektor dan skala. Okey, yang sini membanding beza lah. Kuantiti skala ni kuantiti vektor. Jarak, kuantiti skala, vektor, kuantiti vektor sesaran. Okey, ni contoh dia. Laju, kuantiti skalar. Hal laju, kuantiti vektor. Jisim, kuantiti skala. Berat, kuantiti vektor. Okey. Seterusnya, mewakilkan vektor menggunakan tembereng garis berarah dan tata tanda vektor serta menentukan magnitude dan arah vektor. Okey, ini vektor, ini skala. Okey, vektor sifar. Vektor sifar ialah vektor yang mempunyai magnitude sifar dan arahnya tidak dapat ditentukan. Okey. Kedua vektor adalah sama jika kedua-duanya kedua vektor mempunyai magnitude dan arah yang sama. Okey. Dan anak panah ni yang sama. Dan seterusnya suatu vektor adalah negatif jika vektor itu mempunyai magnitude yang sama tetapi arah yang bertentangan. Okey, cuba lihat arahnya. Jika bertentangan maka ia mempunyai nilai negatif ataupun vektor itu dikatakan negatif. Okey, contohnya BA sama dengan negatif AB. Okey, kemudian membuat dan mengesahkan konjektur tentang sifat-sifat pendaraban vektor dengan skala. Okey. Ini dan yang terakhir untuk 8.1 membuat dan mengesahkan konjektur tentang vektor selari. A dan B adalah selari jika dan hanya jika vektor A sama dengan K, vektor B dengan keadaan K ialah pemalar. Okey. 8.2 membuat penambahan dan penolakan yang melibatkan dua atau lebih vektor bagi menghasilkan vektor paduan. Okey, ini dia. Penambahan dan penolakan dua vektor selari. Okey, ini penambahan dua vektor selari. Okey, dan ini penolakan dua vektor selari. Okey. Ini kes yang pertama. Kes kedua adalah penambahan dan penolakan vektor tak selari. Okey, macam mana pula vektor tak selari? Atas tadi vektor selari, ini vektor tak selari. Okey. Ada tiga hukum di sini, hukum segitiga. Okey, hukum segi empat selari dan hukum poligon. Okey. Jadi itu adalah kes 2 iaitu penambahan dan penolakan vektor tak selari. Okey. Dan yang seterusnya ialah untuk 8.2 menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor. 8.3 vektor dalam satah kertas. Yang pertama, mewakilkan vektor dan menentukan magnitude vektor dalam satah kertas. Okey. Okey, ini vektor yang bermagnitude 1 unit dan selari dengan paksi X dipanggil vektor I dan ditulis sebagai I. Dia ada dekat bawah ni macam ni. Okey. Dan seterusnya. Vektor yang bermagnitude 1 unit dan selari dengan paksi Y dipanggil vektor J dan ditulis sebagai J, ada dekat bawah ni. Okey, dan seterusnya. Yang ini koordinat titik B ialah B, X, Y dan seterusnya. Okey, itu ialah mewakilkan vektor dan menentukan magnitude vektor dalam satah kertas. Yang kedua ialah memerihal dan menentukan vektor unit dalam arah suatu vektor. Okey, yang ni. Okey, dan seterusnya melaksanakan operasi aritmetik ke atas dua atau lebih vektor dan menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor. Okey. Kita dah habis bab 8 vektor. Seterusnya kita masuk ke bab ke-9 penyelesaian segitiga.
ada 4 standard kandungan ataupun subtopik di sini, iaitu petua sinus, petua cosinus, luas segitiga dan aplikasi petua sinus, petua cosinus dan luas segitiga. Okey, kita tengok petua sinus dulu. Membuat dan mengesahkan konjektor tentang hubungan antara nisbah panjang sisi-sisi suatu segitiga dengan sinus sudut-sudut yang bertentangan dan seterusnya mentakrif petua sinus. Okey. Nah, ini dia. Segitiga bersudut tirus, segitiga bersudut cakar menggunakan petua sinus. Okey, ini petua sinus. Seterusnya menyelesaikan segitiga yang melibatkan petua sinus. Okey. Seterusnya yang ketiga, menentukan kewujudan kes berambiguiti suatu segitiga dan seterusnya mengenal pasti syarat-syarat kewujudan kes tersebut. Okey. Ini dia. Tiada segitiga wujud, satu segitiga wujud, dua segitiga wujud. Okey. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, menyelesaikan segitiga yang melibatkan kes berambiguiti. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah berkaitan segitiga menggunakan petua sinus. Okey, habis 9.1 petua sinus, 9.2 petua cosinus. Okey, mentahkikkan petua cosinus. Okey, ada dua jenis segitiga ni. Petua cosinus, ini dia petua cosinus bagi sebarang segitiga ABC. Ini ada tiga petua di sini ya. E kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak BC cos A dan seterusnya. Okey, itu petua cosinus. Dan menyelesaikan segitiga melibatkan petua cosinus, menyelesaikan masalah melibatkan petua cosinus. Okey, itu 9.2 petua cosinus dan 9.3 luas segitiga. Menerbitkan rumus luas segitiga dan seterusnya menentukan luas segitiga. Okey, ini dia luas. Ini formula biasa ni, 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, ini luas sama dengan 1/2 AB sin C. Okey, sama dengan 1/2 AC sin B sama dengan 1/2 BC sin A. Okey, seterusnya menentukan luas segitiga menggunakan rumus Heron. Okey, bila segitiga hanya diberi panjang bagi setiap sisi, luas bagi segitiga itu boleh dicari dengan menggunakan rumus Heron. Okey, langkah pertama, hitung semi perimeter. Okey, S sama dengan A tambah B tambah C bagi per 2 dengan A, B dan C ialah panjang sisi segitiga. Dan langkah kedua ialah gantikan nilai S, A, B dan C ke dalam rumus yang berikut. Okey, inilah rumus Heron. Okey, dan seterusnya menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. Okey, 9.4 aplikasi petua sinus, petua cosinus dan luas segitiga. Menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga. Okey, dan itu bab 9. Bab yang terakhir ialah hukum indeks. Ada dua, itu nombor indeks dan indeks gubahan. Yang pertama, untuk nombor indeks, mentakrifkan nombor indeks dan memerihalkan kegunaannya. Okey, ini formula untuk nombor indeks. Menentukan dan mentafsir nombor indeks. Okey, seterusnya menentukan dan mentafsir nombor indeks dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks. Kemudian indeks gubahan, menentukan dan mentafsir indeks gubahan tanpa pemberat dan dengan pemberat. Okey, ini formula dengan ini indeks dan nombor indeks dan W1 ini pemberat. Okey, seterusnya menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks dan indeks gubahan. Okey, sekarang kita dah habis 10 bincangkan secara ringkas dan pantas berkenaan dengan tajuk-tajuk dalam matematik tambahan tingkatan 4. Cikgu harapkan semuanya dapat menjawab dengan baik soalan-soalan
berkaitan dengan matematik tambahan tingkatan 4. Selamat maju jaya semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.